Assalamualaikum. Hai anak-anak murid cikgu, apa khabar? Kita masih lagi dalam unit 4 wang. Hari ini kita nak belajar celik wang dan selesaikan. Okey, rujuk buku teks muka surat 33 hingga 36 dan buku aktiviti muka surat 111 hingga 112. Murid akan belajar untuk membezakan perbelanjaan dan simpanan dengan berhemah, dan juga murid akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah harian melibatkan wang dengan betul. Okey, rujuk buku aktiviti muka surat 111, celik wang. Okey, tengok kita ada Adi. Adi mendapat anugerah murid cemerlang dan dia mendapat wang tunai sebanyak RM500. Dia dapat anugerah murid cemerlang dan dapat wang. Okey, sekarang kita nak bantu Adi menguruskan wangnya secara berhemah. Maksud secara berhemah ni dengan bijaksana. Kita tak nak ada pembaziran. Okey, Adi akan simpan wang dia di dalam bank. Kita simpan sebanyak RM300. Dia juga nak belanja kawan dia makan. Jadi kita belanja kawan makan RM30. Adi belanja kawan makan. Adi juga teringin nak beli mainan. Jadi Adi akan beli mainan yang berharga RM30. Dia juga nak beli buku dan alat tulis yang berharga RM50. Dia juga simpan dalam tabung. Yang ni dia simpan dalam bank dan dia simpan lagi dalam tabung dia RM40. Dan dia seorang yang baik hati. Dia derma kepada tabung bencana sebanyak RM50. Jadi habislah duit dia RM500. Jadi jom kita jawab soalan A. Muka surat 111. Soalan A, berapakah jumlah wang yang disimpan? Kita tengok Adi simpan berapa. Okey, disimpan dalam bank RM300. Disimpan dalam tabung RM40. Jadi 300 tambah dengan 40. Jumlah wang yang disimpan akan dapat RM340. Jadi jumlah wang yang Adi simpan adalah RM340. Okey, kita tengok soalan B. Berapakah jumlah wang yang dibelanjakan? Yang dibelanja, yang diguna. Okey, Adi dia beli mainan RM30. Dia belanja kawan makan pun RM30. Dan dia derma kepada tabung bencana RM50. Jadi jom kita kira jumlah. Ada lagi. Dia beli buku dan alat tulis RM50. Jadi jom kita kira. RM30 tambah lagi RM30 tambah lagi RM50 tambah lagi RM50. Jumlah dia RM160. Jadi jumlah wang yang dibelanjakan oleh Adi adalah RM160. Okey, C pula. Adakah Adi bijak berbelanja? Mengapa? Ya, kerana Adi simpan lebih daripada belanja. Cuba tengok. Adi dia belanja RM160 tapi disimpan RM340. Jadi lebih banyak dia simpan daripada dia belanja. Jadi Adi memang seorang yang bijak lah. Dia belanja secara berhemah. Jadi anak-anak pun kena tiru perangai macam Adi. Mesti belanja secara berhemah. Mesti banyakkan simpanan. Belanja kurang. Macam tu. Okey, sekarang kita nak tengok penyelesaian masalah buku aktiviti muka surat 112. Soalan nombor 1. Okey, kita ada Bella. Bella ada wang sebanyak RM45.90. Ayahnya beri lagi RM50. Sekarang dia suruh kira jumlah wang Bella. Jumlah. Ingatlah kalau jumlah mesti tambah. Operasi tambah yang terlibat. Okey, jadi ayat matematiknya adalah RM45.90 tambah lagi RM50 sebab ayah diberi lagi RM50. Okey, sekarang kita buat bentuk lazim. Mesti tulis RM. RM RM45.90 tambah RM50. 50 ni tak ada titik, jadi kita tambah titik kat belakang dan kosong. Tambah bumbung lantai. Pastikan titik disusun sebaris dalam satu garisan. Sama nah. Okey, tambah dari belakang, 0 tambah 0, 0, 9 tambah 0, 9, 5 tambah 0, 5, 4 tambah 5, 9. Jadi jawapan dia RM95.90. Okey, jom kita tengok B pula. Kira baki selepas dia beli buku berharga RM30.50. Okey, dia
beli buku. Jadi baki. Baki ni adalah tolak. Mesti ingat kalau ada baki kena tolak. Jadi ayat matematiknya adalah RM95.90. Ni duit dia, semua duit dia. Tolak dengan RM39.50. Okey, jom kita buat bentuk lazim. Tulis RM. Bagi sama dia punya titik. Dan operasi dia tolak bumbung dan lantai. Okey, tolak dari belakang dulu. 0.00, 9.54, 5.05, 9.36. Jadi jawapan dia baki duit dia RM65.40. Ingatlah jumlah adalah tambah dan baki mesti tolak. Ingat ni. Okey, soalan nombor 2, masih lagi buku surat 112. Ibu Reka beli 8 kuntum bunga. Dia ada 8 kuntum bunga. Harga sekuntum dia RM3. Ni satu ni RM3. Berapakah wang yang dibayar oleh ibunya? Okey, berapa wang yang Ibu Reka kena bayar? Kalau kita buat tambah boleh, tapi kita tambah semualah. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 8 kali. Jadi banyak kali nak tambah. Jadi kita guna darab. Tak payah tambah, kita guna darab sebab dia berulang. Harga yang sama tapi berulang. Okey, kemudian kita buat bentuk lazim. RM3 tulis ke atas, darab 8, buat bumbung, buat lantai. Guna sifir 3 ataupun sifir 8. Boleh yang mana satu pun boleh. Okey, 188, 28, 16, 38, 24. Jadi jawapannya adalah 24. Okey, ingat 24. Kalau harga dia sama dan banyak kali, kita gunakan darab. Okey, soalan nombor 3, muka surat 112. Soalan yang terakhir. Bapa Razi agihkan RM40 sama banyak ke dalam 5 keping sampul. Kira wang di dalam setiap sampul itu. Dia ada RM40, kemudian dia masukkan dalam 5 keping sampul ni. Jadi satu sampul ni ada berapa ringgit? Ingat, kalau bahagi, dia agihkan sama banyak, maksud dia kita perlu bahagi. Jadi RM40 bahagi 5. Buat bentuk lazim. Buat dulu bulldozer kita ni. Yang sampai dulu RM40 masuk dalam. 5 duduk kat luar. Okey, 5 darab berapa? Dapat 40. 5 darab 8, 40. Bawah mesti tolak. Bumbung, lantai. Jadi jawapan dia RM RM8. Setiap sampul ni ada RM8. Kalau bagi sama banyak, ada perkataan sama banyak ni, mesti guna bahagi. Ingat yang tu nah. Okey. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan anak-anak murid siapkan latihan muka surat 111 dan 112. Kemudian hantar pada cikgu. Okey, itu saja. Selamat belajar. Bye.